Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih bagi nikmat sihat, panjangkan umur kita, dan juga kita dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang kita akan bawa bersama-sama dengan kita sewaktu kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sambungkan kitab Sirajul Huda pada muka surat yang ketiga, yakni pada kata i'lam. Di tengah-tengah jumpa tak? Muka surat yang ketiga pada kata i'lam. Itu dia. I'lam. I'lam tu bahasa Arab. Ketahui olehmu. I'lam. I'lam mana ketahuilah olehmu. Itu dia. Nah, dia mendatangkan lapan i'lam ni supaya bersungguh-sungguh kita menuntutkan akan ilmu ni. Sebab makna dia apa? Mana ta'allam, belajarlah oleh kamu, hatta ta'lam, sehingga mengetahui dan fahamlah oleh kamu, pandailah oleh kamu. Itu mana asal hataran i'lam. I'lam mana ta'allam hatta ta'lam, belajarlah oleh kamu, mengajilah oleh kamu, sehingga pandailah oleh kamu dan dapat beramal. Itu dia. Kalaunya kita belajar dah, mengaji dah, tapi tak pandai lagi, tak faham lagi, kena belajar lagi, itu makna i'lam. Itu dia. Habis dia katakan ketahuilah olehmu. Nah, ketahuilah olehmu ni siapa sini ni? Yang ni kena kepada orang yang boleh mengaji, yang mungkin belajar dengan bahasa dianya berakal. Itu dia. Bahwasanya ada bagi kita puji dan ada bagi kita syukur. Terpuji dan syukur. Nah, sebab nikmat syukur ni kena sentiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Lagi pula yang kita selalu dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur kepada aku nak bertambah lagi nikmat pada kamu. Dan jika kamu kufur, yakni kufur nikmat, maka azab aku sangat pedihlah, akan tipu di atas kamu nantinya. Itu dia. Lagi pulanya syukur ni, nah, ialah satu sifat yang nak menyempurnakan Islam kita. Nah, satu perkara yang nak menyempurnakan Islam apabila seseorang hamba Allah dia ada sifat syukur.
Syukur tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Tadi dia bahaslah apa makna syukur, apa makna puji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. 4 perkara, barang siapa yang ada 4 perkara ni dalam diri dia, maka dia ni sempurnalah Islam dianya. Nah, yang pertamanya as-sidqu. Nah, as-sidqu ada sifat benar. Kita ni kena ada sifat benar. Benar pada perkataan, benar pada perbuatan kita, benar pada perjanjian kita. Ini panggil as-sidqu. Yang kedua kata nabinya, nak sempurnakan Islam ialah asyukru. Ini dia, syukur. Kena ada pada kita. Tu dia. Allah Ta'ala bagi nikmat. Nah, nikmat tu Allah Ta'ala daripada Allah. Syukur daripada hamba. Kita kena ada syukur. Yang ketiganya, al-haya'u. Kena ada sifat haya. Apa sifat haya? Sifat malu kepada Allah. Ini nak sempurna Islam, nak ada haya. Nah, tu dia. Sehingga Allah Ta'ala kata, wahai hambaku, hendak malulah oleh kamu akan daku. Nabi katanya, al-haya'u minal iman. Bermula malu itu setengah daripada kesempurnaan iman. Nak sempurna iman dia apabila dia ada sifat malu. Malu apa ni? Malu kepada Allah. Tu dia. Nah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada sahabat, wahai sahabat aku, hendak malulah oleh kamu haqqal haya'i, sebenar-benar malu. Maka sahabat jawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami malu dah kepada Allah. Nah, maka Rasulullah kata, malu yang sebenar malu ni apa dia? Yang ni dia boleh jagakan segala anggota dia daripada melakukan benda yang tak baik. Itu orang panggil malu sebenar-benar malu. Tak kira sama ada, orang tak ada, orang nampak, orang tengok, dia tetap malu kepada Allah. Ni nak sempurna. Lalu tu Rasulullah katanya, al-haya'u minal iman. Tu malu itu ialah dari setengah daripada kesempurnaan iman kita. Yang keempat kata Nabi, nak sempurna Islam ni apa dia? Husnul khuluq, elokkan akhlak kita. Baik akhlak. Nah, beradab sama-sama, dan sama-sama kawan kita, sama-sama di antara guru, di antara sama-sama kawan jiran, semua tu dia ada adab belaka. Tu panggil husnul khuluq. Lagi pula kita duduk cara ramai-ramai ni, jiran kita dia kena ada hormat kepada jiran. Hakul jar dia ada. Dalam Islam dia ada hakul jar. Ada hak jiran tu dia ada. Tu dia. Apabila waktu orang duduk rehat, kita ni walaupun dalam rumah kita, tak boleh kita bising, tak boleh kita hingar bangar membawa kepada jiran, menyakitikan jiran. Nampak? Ni masa mana, macam kita duduk di pondok ni, dia ada time dia ada masa dia. Masa rehat masa ni, masa mengaji masa ni, dan masa ni masa orang duk buat tu buat ni. Jadi ketika tu kita kena ada timah rasa, atau panggil husnul khuluq. Dia masuk dalam kata elokkan akhlak. Kena jagakan hak-hak jiran. 4 perkara ni kata Nabi, barang siapa yang adanya, maka kamula islamuhu, sempurnakanlah Islam dianya. Habis kata. Dan tiap-tiap satu daripada keduanya, tiap-tiap satu daripada kedua, daripada puji dan syukur ni, dua maknanya, dua pengertiannya. Mana syukur ada 2 makna, dan puji ada 2 makna. Ni dia ada. Dan satu lafaz dalam bahasa Arab dia ada 2 makna. Yang pertama makna pada lughah, yang kedua makna pada istilah ataupun makna pada syarak. Makna pada cakapan pada lughah dan makna yang dikehendaki pada syarak. Tu tiap-tiap lafaz dia ada 2 makna. Nah, puji ada 2 makna, syukur ada 2 makna. Yang pertama makna pada lughah, yang kedua makna pada syarak ataupun makna pada istilah. Supaya dengan solat, sembahyang ni ada 2 makna.
Apabila sebut kata solah ataupun sembahyang, makna ada pada lugah, makna ada pada syarak. Apa makna pada lugah? Dan makna pada lugah, solah ni makna doa. Solah ni makna doa. Kata setengah, ad-du'a'u bi khairin, doa dengan kebaikan, tu makna solah. Tu dia. Nah, yang kedua makna pada syarak ataupun makna pada istilah tu apa dia? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslim. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Ini orang panggil solah pada syarak ataupun pada istilah. Itu dia. Mana setiap lafaz ada dua makna. Adapun puji dan syukur di sini pun ada dua pengertian, ada dua makna juga. Itu dia. Habis dekat tu. Tu mana kata dan tiap-tiap satu daripada keduanya, ya, daripada puji dan syukur tu ada dua maknanya. Mana puji ada dua makna, syukur ada dua makna. Nampak? Satu makna pada lugah. Tu dia. Satu makna pada lugah dan satu makna pada istilah. Puji ada pada makna pada istilah, ada pada lugah. Puji ada pada istilah. Syukur ada pada lugah, syukur ada pada istilah. Tu dia. Habis. Boleh kerti tu? Tu dia. Dan ada pun, ni dia nak cerita pula. Nah, apabila kita tahu dah ada puji itu ada dua makna, syukur ada dua makna, ada pada lugah, ada pada istilah. Puji ada pada lugah, ada pada istilah. Syukur ada makna pada lugah, ada makna pada istilah. Itu dia. Kemudian dan ada pun orang panggil istinaf. Waw ni waw istinaf lil bayan. Tu dia. Ini kaedah dalam nahwu gitulah. Jadi waw istinaf dan ni terjemah pada waw istinaf, istinaf bayan. Mana seseorang orang tanya, "Hai musannif, tak ni kamu kata tiap-tiap satu daripada kedua tu ada dua makna, ada pada lugah, ada pada istilah. Puji ada pada lugah, puji ada pada istilah. Nah, syukur ada pada lugah, syukur ada pada istilah." Nampak? Apakah puji pada lugah? Jadi orang tanya, seseorang orang tanya lah, apa makna puji pada lugah? Maka musannif kata, aku nak jawab ni, ada pun puji pada lugah. Ya, kalau kita takdir panjang lagi ni, apabila menghendaki oleh engkau akan tiap-tiap satu daripada kedua tadi, fa aqulu laka, maka aku nak kata bagi engkau. Kata macam mana? Adapun bermula puji pada lugah. Tu baru habis cara ibarat dianya. Ni apa yang ngaji cara pondok aja tu. Nampak? Dia takdir tu panjang supaya nak bagi masuk dengan kaedah dia tu. Tak apalah. Adapun puji pada lugah. Makna puji pada lugah tu apa dia? Maka iaitu puji dengan perkataan. Kita puji dengan perkataan, dengan lidah kita. Puji atas perbuatan yang elok. Tu dia. Dan benda baiklah kita kata, yang dibangsakan bagi ikhtiar, yang dibangsakan bagi pilih hati. Pilih hamba ni, kita nak puji orang tu, nak sebut baik orang ni. Atau orang panggil puji macam tu, orang panggil puji pada lugah. Itu dia. Nah, puji pada lugah. Ada dan puji pada istilah. Puji pada istilah, yakni pada kegunaan ulama. Istilah pada istilah ni apa dia? Maka iaitu puji pada istilah ni perbuatan. Itu dia. Perbuatan yang memberitahu, yang memberi sedar daripada hal keadaan perbuatan tu, keluar daripada orang yang mengerjakan dia akan perbuatan tu. Mengerja akan membesarkan akan yang memberi nikmat.
Tu orang panggil puji pada istilah. Dia buat satu benda, mana benda baik, ataupun kita berkata dia ni melakukan ketaatan. Dengan sebab keadaan yang memberi nikmat itu memberi nikmat atas yang memuji atau lainnya, sama ada yang dimakian, sama ada dimakian perbuatan itu perkataan dengan lidah atau i'tiqad dengan hati, atau amal dengan segala anggotanya. Dia masuk belakang. Itu orang panggil puji pada istilah. Itu dia. Nah, orang panggil fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im, perbuatan yang terjadi daripada nak membesarkan orang yang memberi nikmat. Nah, membesar sebab apa? Sebab dia tu bagi nikmat. Dia tu bagi nikmat. Itu dia. Adapun pada lughah ni, mana as-sana'u bil kalam, puji dengan perkataan sebut baik, dengan perkataan di atas. Nah, atas yang apa ni? Puji dengan perkataan atas perbuatan yang baik, yang elok. Itu orang panggil puji pada lughah. Adapun puji pada istilah, itu dia. Perbuatan yang memberitahu, yang memberi sedar daripada orang yang mengerjakan dia. Daripada tu kita irak jadi hal-hal keadaan perbuatan tu keluar daripada orang yang mengerjakan dia, akan membesarkan akan yang memberi nikmat, dengan sebab keadaan yang memberi nikmat tu memberi nikmat atas yang memuji, atas orang yang memuji, atau lain daripada yang memuji itu. Itu dia. Nampak perbuatan nak mentazim, nak membesarkan orang yang beri nikmat. Itu orang panggil puji pada istilah. Itu dia. Nampak? Habis kat tu. Dan dia kata, dan jangan dikatakan bahwasanya i'tiqad hati itu tiada dapat kita pandang dengan mata kepala. Sebab apa jangan kata gitu? Kerana bahwasanya jika tiada kita pandang akan dia, akan i'tiqad hati dengan mata kepala, tetapi tandanya tiada tersembunyi, hanyalah nyata bagi kita dengan perangai dan kelakuan. Dan kelakuan tu bukan dan tengkar dah. Kita dia jatuh. Dan kelakuan. Kerana zahir itu rupa batin. Itu dia. Jadi mana kata apabila kita nak tahu orang ni puji ke tak puji ni, tengok kelakuan dia tu buat baik. Buat baik kepada seseorang yang memberi nikmat kepada dia tu. Tu orang panggil nyata tanda dia tu. Sebab tu nak tahu kata dalam dia tu nampak, tahu kata ada sifat puji dia ni kerana zahir dia tu baik. Maka zahir dia tu lah sebagai cermin bagi batin dia, kata dia ni ada sifat puji. Tu nampak? Tu dia. Habis. Dan syukur pada lughah. Dan syukur pada lughah itu iaitu ain puji pada istilah. Syukur pada lughah tu makna ain puji pada istilah. Itu dia. Dan syukur pada istilah itu iaitu memulangkan, menggunakan. Memulang ni makna dan menggunakan oleh hamba akan tiap-tiap nikmat yang dikurniakan Allah baginya bagi hamba. Puji pada istilah, syukur pada istilah ialah kita mengguna nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni. Guna pada mana? Guna pada tempat yang diredai oleh Allah. Itu dia. Itu dia. Tu mana bukan memulang dak sederhana. Kitab dia jatuh tu, Allah. Ayah ni kitab jatuh ni. Dan syukur pada istilah itu iaitu memalingkan. Tu memaling. Memalingkan oleh hamba akan tiap-tiap nikmat yang dikurnia Allah baginya, yang diberi oleh Allah baginya bagi hamba tu. Tu dia.
barang yang dijadikan dia akan nikmat kerana barang. Makna kita guna, memaling sini makna mengguna nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita kena pada tempat dia. Itu orang panggil syukur pada istilah. Allah Ta'ala menjadikan mulut kita sungguh buat apa? Tu dia. Tu nikmat mulut ni. Allah Ta'ala menjadikan mulut ni bukan sungguh kita duk maki pada orang. Bukan suruh kita duk buat pecah belah. Bukan kita duduk buat fitnah dah. Nah, Allah Ta'ala jadikan mulut kita ni dan tempat dia apa? Suruh kita menyebutkan nama dia. Fazkuruni azkurkum. Suruh kita berdoa, minta kepada dia dan minta tolong kepada Allah. Suruh kita bacakan akan Al-Quran dan kita gunakan mulut kita ni baca Quran, zikir, atau orang panggil kita syukur tentang nikmat mulut yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Kerana kita guna nikmat tu kena pada tempat dia. Atau misal lagi lah, kat di belakang misal dia. Seperti tangan. Jangan baca seperti tangan Allah. Syiah. Tak baca tu kena beradu, kena tepat. Lama silap makna. Seperti tangan kita ni, Allah menjadikan dia kan tangan. Baca tak kena tepat, siap tangan Allah. Seperti tangan Allah menjadikan dia kan tangan Allah. Jadi belik habis, tak tubik masalah. Seperti tangan, yakni tangan kita ni, Allah Ta'ala menjadikan dia kan tangan kerana memegang barang yang menjadikan taat. Suruh kita pegang benda yang baik. Kita pegang benda tu yang jadi taat, mana yang dapat pahala, yang jadi kebajikan. Apa dia? Seumpama kita pegang kitab untuk mari mengaji, atau orang panggil kita telah syukur tentang nikmat tangan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita pegang pegang kitab, kita pimpin orang yang tak larat, tu setengah daripadanya. Kita bantu orang, kita tolong dia, mana guna dengan tangan ni pada tempat yang diredai, atau orang panggil syukur tentang nikmat tangan. Atau syukur tu orang panggil tu dia. Hak syukur dengan lidah, hak larawi alhamdulillah. Tapi yang syukur tentang nikmat yang beri ni, ataupun Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita gunakan rezeki yang diberi oleh Allah Ta'ala pada tempat yang dia reda. Kita belanja pada tempat yang baik, kita beli nafkah anak isteri keluarga kita, dah kita beli kitab, kita beli Al-Quran, kita belanja buat wakaf dan sebagainya. Itu orang panggil kita gunakan rezeki yang diberi oleh Allah kena pada tempat dia. Makna orang tu syukur dah perbuatan dia tu, orang panggil syukur kepada Allah. Nampak? Tu dia. Kaki dia pula, Allah Ta'ala menjadikan kaki kita ni, dan kita berjalan dengan kaki ni untuk apa? Untuk mendapatkan nikmat rahmat Allah. Yang ni kita berjalan kepada rumah Allah, kita berjalan kepada masjid dan surau, kita berjalan kepada majlis-majlis yang baik, mana kita syukur tentang nikmat kaki yang diberikan oleh Allah. Tu makna dianya. Mana misal dia ni? Seperti pedang, seperti mempegangkan pedang ketika perang dengan kafir. Tu dia. Ini panggil syahid sabilillah. Tu dia, untuk menegakkan agama Allah. Ya tengok pula untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Tu dia. Dan memegang harta ketika mengeluarkan zakat dan lainnya. Kita ambil harta kita, zakat padi ke, zakat tanaman, dan zakat harta benda, zakat emas perak, zakat binatang ternakan. Tu semua tu kita ambil, duk pegang benda tu nak keluar. Tu orang panggil syukur tentang nikmat. Tu nikmat harta orang panggil. Sebab tu dalam hadis kursi kata barang siapa yang menegahkan zakat hartanya
maka sesungguhnya mereka itu telah meringan-ringankan kitab aku, kata Allah. Sebab apa Allah Ta'ala kata sebut dalam Quran dah, kamu kena keluarkan zakat apabila sampai nisab, dan apabila cukup nisab sampai hul, wajib dia kena keluarkan akan zakat. Lagi pula ada satu hadis Nabi SAW, harta kita ni, harta yang kita dok cari, yang dok himpun, dok kumpul, Nabi kata racun, dan penawar dia apa? Penawar dia dan ubat dia ialah zakat. Apabila kita keluarkan zakat, keluarkan hak harta, maka harta kita tu jadi bersih. Dia tak akan jadi mudarat kepada kita. Dia tak akan jadi mudarat kepada kita. Itu dia. Atau kerana memegang barang yang mubah, ataupun kita pegang barang yang harus. Apa? Seperti makanan dan minuman dan isteri yang halal. Itu dia, semua ni panggil yang mubah. Baik. Tapi kalau kita pegang yang mubah, tujuan kita nak ibadah kepada Allah, itu dapat pahala pula. Kita pegang makanan, aku makan ni kerana nak bagi kuatkan tenaga aku untuk nak sembahyang. Aku makan untuk nak mengaji ni. Aku makan untuk bagi kuat untuk nak ibadat kepada Allah. Benda tu mubah, benda tu haruh ya asal dia, tapi jadi wasail kepada benda kebaikan, maka hukum dia dapat pahala sunat juga orang panggil. Dia tengok diri benda, wasail tu apa dia? Kaedah fiqh kata macam mana? Lil wasaili hukmul maqasidi. Wasail hukum dia maqasid dia ni. Nampak? Maqasid dia apa? Sunat, maka wasail pun sunat. Maqasid dia tu wajib, wasail pun wajib. Maqasid dia tu apa? Tu dia haram, wasail pun jadi haram. Nah, dia tidur tengah hari ni. Tidur buat apa tengah hari banyak sangat ni? Tidur tengah hari kerana dia nak berjaga malam. Jaga buat apa? Nak meropok rumah orang. Contoh. Tidur dia ni pun haram dah. Sebab hukum tidur ni orang panggil hukum wasail. Hukum wasail mengikut apa? Mengikutkan maqasid dia. Tujuan dia nak buat apa? Tu dia. Tidur buat apa ni tengah hari ni? Tidur sebab apa? Nak berjaga malam. Jaga buat apa? Nak main apa? Main catur. Main catur. Maka tidur dia tak ada apa, sia-sia. Kalau dia tak berjudi lah. Kalau catur berjudi haram juga. Tidur buat apa ni tengah hari qailulah ni? Qailulah tidur sebelum zuhur sikit. Tidur kerana nak jaga malam. Jaga apa? Nak mengaji, nak baca Quran. Tidur dia ni pun dapat pahala dah. Sebab maqasid dia apa? Maqasid dia nak buat benda yang baik. Tu dia. Habis kat tu. Sebab tu kita niat, duduk di niat kita. Qailulah kita tidur sebentar sebelum daripada zuhur, kita bangun sembahyang zuhur, tidur kerana nak ambil tenaga untuk nak beribadah kepada Allah, untuk nak bangunkan qiyam pada waktu malam, untuk nak baca, nak mengaji Quran, nak baca Quran dan sebagainya. Ni tak ada benda yang kita nak bawa. Bekalan kita tu saja. Al-amalus salih la yatba'ul mar'a ila qabrihi ghairu tuqa wal amalis salih. Tak akan ikut seseorang kepada kubur selain daripada sifat taqwa dan amal-amal yang soleh tu saja yang boleh bagi ikutkan kita dan boleh bagi manfaat pada kita. Bekalan kita yang kita boleh guna dia hanya. Lain pada tu tak ada. Semua tinggal belaka. Itu dia. Ni nak masuk tahun baru ni. Dah hijrah. Kita pun nak hijrah juga. Hijrah daripada malah ibadat kepada rajin ibadat. Daripada sikit ibadat kepada banyak ibadat. Daripada sikit mengaji kepada banyak mengaji. Tu hijrah juga lah. Tu dia. Dan kita kena kuatkan ibadat kita sebab setiap hari kita ni akan dekat dengan alam barzakh. Alam yang selepas pada mati ni. Dekat dengan mati kita ni. Tu dia. Habis kat tu. Itu dia. Artinya seperti membenggang barang yang mubah seperti makanan dan minuman. Minuman haruh tu lah, minuman mabuk tu haram. Dan isteri yang halal, pegang isteri. Pegang isteri yang halal. Itu dia.
atau asal mubah. Tapi kalau kita niat baik, maka dapat pahala. Maka iaitu maka iaitu syukur pada istilah ni. Tu domain dia situ. Maka iaitu syukur pada istilah tu, ia terlebih khusus daripada syukur pada lurah. Dia terlebih khusus daripada syukur pada lurah. Terlebih sikit afrak dia. Tu dia. Nampak? Tengok atas tu lah. Dia syukur pada lurah. Tu dia. Syukur pada istilah terlebih khusus, terlebih sedikit afrak dia daripada syukur pada lurah. Tu dia. Syukur pada lurah nuna ain puji pada istilah. Tu dia. Dan bermula puji pada istilah dan syukur pada lurah itu dan bersuatu makna keduanya. Puji pada istilah, syukur pada lurah, makna tulah sama benda tu. Dan adalah nisbah antara keduanya. Tu dia. Dan adalah nisbah antara keduanya. Kalau kita adu antara keduanya, ini syukur pada lurah dan puji pada istilah. Tu domainnya tu tak nak. Oh, nyo ni payah juga ni. Nyo tak ada pokok. Tak rojak siap. Dan adalah nisbah antara keduanya. Ni kalau kita tak reti pun tak apalah. Ni dia bahas biasa mantik ni. Dia ni bahas mantiki ni. Dia tak lagi dah. Dia tak boleh lepas daripada mantik ni. Kalau ngaji usul, kalau kitab besar mestilah mantik dia kena ada, makulat dia kena ada. Bagi kita tak usah ngaji mantik, mula ada pening itu apa nama dia kata tahu tak apa. Tu dia. Dan adalah nisbah antara keduanya, diadu antara keduanya ni syukur pada lurah dan puji pada istilah tu. Tu dia. Dan puji pada lurah. Adu dua tu. Orang panggil umum dan khususun wajhin namanya. Orang panggil umum khusus wajhin. Umum ada dua, umum khusus mutlak, umum khusus wajhin. Tu dia. Dengan ditilik bagi tempat takluknya. Dari kerana tempat terbit puji pada lurah itu khusus, iaitu lidah ya. Tempat terbit puji pada lurah tu lidah saja. Dan tempat takluknya umum. Iaitu segala perbuatan yang jamin, perbuatan yang baik, yang ikhtiari, yang pilih hati, sama ada berbetulan dengan nikmat atau tiada. Tu orang panggil ada orang panggil umum khusus min wajhin. Tu dia. Tiak-tiak hitam, tiak-tiak gagak, geti gagak, buang gagak, doa tu. Tiak-tiak gagak hitam belaka, umum tu. Tapi tiak-tiak hitam tu gagak belaka tak? Tak. Kereta hitam pun ada. Kain hitam. Tu dia. Tu dia. Orang panggil min khusus wajhin. Umum khusus wajhin. Ada umum khusus mutlak. Ni orang panggil cara mantik belakang ni. Tu dia. Kena payah jugalah nak bergerti ni. Kena ngaji dengan nahunya, dengan apa lagi. Tak apalah. Cuma kitab ni dia besar dah ni sebab dia bahas gini. Habis kat tu. Dia. Dan tempat terbit puji pada istilah dan syukur pada luar itu umum, iaitu segala fi'lun yang jamil, perbuatan yang elok. Dan tempat takluk keduanya khusus, iaitu berbetulan nikmat ya. Perbuatan yang baik. Tempat keluar tu membetuli nikmat. Tu dia. Atau orang panggil syukur pada lurah dia umum. Tu dia. Tu. Dan bermula segala rukun puji itu. Nak cerita rukun puji pula. Puji ni ada rukun juga. Kita ada ingat rukun nikah ya. Rukun nikah dah berapa? Rukun iman. Orang tanya rukun puji, tak tahu.
Tengok sini dia cerita ni. Dan bermula segala rukun puji itu ialah 5 perkara. Nak jadi puji ni ada 5 perkara. Tak ada 5 perkara ni tak panggil puji, tak ada puji. Tu dia. Nampak? Pertama hamidun. Pertama hamid. Apa hamid ni? Yakni yang memuji. Hamid, orang yang puji. Kalau kita puji, kita dah panggil hamid. Dan kedua mahmudun. Mahmudun apa ni? Yakni yang dipujikan, orang yang kena puji panggil mahmud. Dan ketiga mahmudun bih, yakni yang dipujikan dengan dia. Sifat dipuji tu. Tu dia. Dan tu dia. Dan keempat mahmudun alaih, yakni yang dipujikan kerananya. Mahmudun. Sebab apa kita puji? Sebab kerana tu. Ini orang panggil dia puji. Dan kelima sirah, lafaz puji. Tu dia. Ni nak ingat nak mengapa? Rukun puji ada 5. Yang pertama hamidun, orang yang muji. Ada mahmudun, orang kena puji. Mahmudun bih, puji dan yang dipuji dengan dia. Mahmudun alaih, yang dipujikan kerananya. Dan yang kelima sirah. Sirah ni mana lapar, yakni perkataan puji. Habis. Maka katalah oleh seorang ni misal. Maka katalah oleh seorang yang puji akan Zaid umpamanya. Ada orang puji Zaid. Oh, Zaid ni bagus, Zaid ni sekian-sekian, dia puji Zaid umpamanya. Puji sebab apa? Sebab ia Zaid memberi harta banyak baginya. Tu dia. Atau lainnya. Kita katakan Zaidun karimun. Oh, Zaid tu yang mulia. Bermula Zaid tu ialah karim yang mulia. Puji tu artinya Zaid orang yang murah. Zaid ni yang murah, yang sifat borah dianya. Tu dia. Tu dia. Zaidun karimun ni mana Zaid yang borah. Ni orang panggil mahmudun bih ni. Tu Zaid yang borah. Iaitu sirah puji. Dan orang yang berkata itu hamid, orang berkata Zaidun karimun, orang berkata tu orang panggil hamidun. Dan Zaid itu orang panggil mahmudun. Dan murah borah tu yang dipaham daripada katanya karimun tu orang panggil mahmudun bih. Dan murah yang sebabnya puji itu orang panggil mahmudun alaih. Puji sebab apa? Sebab dia murah sungguh, sebab dia borah sungguh. Tu dia. Habis kat tu. Nampak dah tu? Nampak dah. Kena buat biar nampak. Tu dia. Yang boleh kata kalau tak nampak umur pendek. Tu dia. Nampak? Rukun puji ada 5. Mana sebut tadi Rukun puji ada 5. Yang pertama, tengok dulu tak apa. Yang pertama hamidun, orang yang puji. Yang kedua mahmudun, orang yang kena puji. Yang ketiga mahmudun bih, puji kerana orang panggil sifat puji tu. Yang keempat mahmudun alaih, yang dipuji kerananya. Yang kelima sirah lapar. Tu dia. Dia kata oh Zaid ni juruh. Dia kata Zaid ni murah sungguh. Tu. Orang yang berkata orang panggil hamidun, orang puji. Zaid orang panggil mahmudun. Murah dia, sifat murah dia tu orang panggil mahmudun bih. Tu dia. Lepas tu sebab apa dia puji tu orang panggil mahmudun alaih. Sebab borah dia tu lah kita puji. Sebab baik dia tu, sebab berjuruh dia tu, sebab warak dia tu kita puji. Orang panggil mahmudun alaih. Puji kerana tu, kerana dia baik, kerana dia murah tu. Maka lapan yang kita puji tu orang panggil sirah. Habis kat tu. Letih ngaji macam ni. Ngaji letih, ada kat ngaji letih.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan as-salah itu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita balik makna dulu. Dan bermula selawat dan salam. Apa makna selawat? Rahmat dan sejahtera itu turunlah di atas Rasulillah. Itu makna dia. Ni orang panggil perkataan bagi musannif lagi. Dan as-salah itu, as-salah kita jumpa mana pun tak kira lah. Salah itu daripada Allah. Salah itu keluar daripada Allah. I'rab hal daripada salah. Hal keadaan salah yang keluar daripada Allah itu turun atas Rasulnya ialah rahmah. Makna rahmat, makna buat baik. Lafaz salah yang keluar daripada Allah dengan makna rahmah. Tu rahmah tu khabar tu, dan as-salah tu mubtada. Dan bermula salah yang keluar daripada Allah ni turun di atas Nabi kita ni, turun di atas Rasul ni, ialah nama rahmat. Mana rahmat turun di atas Nabi. Mintalah rahmat itu turun di atas Rasul. Tu makna gitu, makna dia. Ya tak sama. Kalau selawat yang keluar daripada malaikat dengan makna maghfirah, makna minta keampunan. Malaikat selawat kepada penuntut ilmu, malaikat selawat kepada orang mengaji ni, apa makna? Malaikat minta ampun kepada orang yang mengaji. Tu dia. Kalau selawat yang keluar daripada malaikat dengan makna maghfirah, minta keampunan. Selawat yang keluar daripada manusia ni, daripada kita ni, orang panggil doa. Orang panggil doa. Tu dia. Biasa dengar ada belum pada khatib, dia baca khutbah, bila kata apa? Bila kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Boleh tak kata tu? Boleh tak ada apa? Tak ada nah kata larang, kata haram, tak ada. Cuma kita kata, bila kata gitu, beritahu kata ni nak mula dah baca khutbah tu ya. Bid'ah belaka. Tak boleh apa-apa bid'ah dah. Jadi bila kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu dia. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah selawat di atas Nabi dan malaikat selawat di atas Nabi. Wahai orang beriman, selawat dah oleh kamu di atas Nabi. Makna tak sama ke? Selawat yang keluar daripada Allah mana? Allah Ta'ala bagi rahmat ke atas Nabi. Selawat yang keluar daripada malaikat mana? Minta keampunan, maghfirah. Selawat yang keluar daripada kita, yang kita dah kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu dengan makna doa. Tu dia. Boleh faham dah? Boleh tu. Itu dia. Habis. Dan salat itu daripada Allah atas Rasulnya rahmat. Dan bermula salat yang keluar daripada Allah ni turun di atas Rasul tu dengan mana? Mana rahmat. Tu dengan makna rahmat. Habis. Dan assalam daripadanya, daripada Allah, atasnya, atas Nabi. Payah kita ni tak mengaji tak ni, baca ni. Kalau kita baca betul-betul faham tak? Tak faham. Dan assalam daripadanya, atasnya, nyo dua kali nyo, dojok mana tak tahu. Ni sebab tu jangan main kitab lama. Ulama-ulama dulu ni bukan biasa. Nak buat sebuah kitab dengan kaedah dia kemah. Kita buat apa? Buat tak seikut ulama. Teruk sungguh. Kenapa? Nak baca kitab dia buat ni pun tak faham dah. Pas nak bercakap dengan dia lagi teruk. Tu dia. Tengok. Dan assalam daripadanya, dan bermula assalam yang keluar daripadanya, daripada Allah, turun atasnya, atas Nabi itu.
menjadikan dia kan Rasul tu selamat, yakni sejahtera daripada ketakutan. Yang ada kaedah belaka tu daripada ia terjemah pada min harah ja i'rab jadi hal keadaan salam tu sadiran yang keluar ia daripada Allah. Nah, turun di atas Nabi dengan makna apa? Dengan makna minta sejahtera, kesejahteraan di atas Nabi. Sejahtera apa ni? Sejahtera daripada ketakutan. Nabi tak takut dah. Kita ni menakut sungguh. Itu dia. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk Madinah, tiba-tiba bunyi dung derah. Baik pada bang lagi. Dah sahabat pun bergaduh gapo ni. Tengok Rasulullah duduk tempat berlaku dah. Nah itu. Itu dia. Kita habis dah berlaku, kita tengok bekas ya kita ni. Itu dia. Tak takut dia. Itu dia. Habis. Itu mana sejahtera. Nah, selamat yakni sejahtera daripada ketakutan. Habis. Maka makna wassalatu wassalamu ala Rasulillah itu dan bermula rahmat dan peselamatnya turun atas pesuruh Allah. Itu dia. Turun kedua-dua. Nak takdir itu dia harah ja. Ya kena ada muta'allaq tak ada, orang panggil kena takdir mari. Nazilani, turunlah oleh kedua-dua atas pesuruh Allah. Itu dia. Mana rahmat dan selamat sejahtera turun di atas pesuruh. Itu makna gitu. Yang kita nak kata wassalatu wassalamu ala sayyidina. Makna apa? Makna rahmat dan sejahtera turunlah di atas Nabi kita. Nak gitu. Orang ucap apa yang nak khutbah ke, nak buat apa-apa saja. Dan as-salah pada luar itu doa semata-mata. As-salah pada luar mana doa semata-mata. Dan makna solat pada istilah ni apa dia? Makna solat pada istilah ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Yakni beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahkan dengan salam dengan beberapa syarat yang ditentukan. Atau panggil solat pada syarat. Solat pada syarat apa? Semayang itulah. Dimula dengan takbir. Ada beberapa perkataan, yakni kena pada rukun qauli. Ada beberapa perbuatan, yakni kena pada rukun fi'li, sunat fi'li, rukun qauli, sunat qauli. Itu dia. Ya dimula dengan takbir dengan lafaz Allahu Akbar. Disudah dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Orang panggil sembahyang. Solat pada syarak. Orang panggil pada istilah pada semayang. Itulah yang kita dok buat semua tu. Dimula dengan takbir. Ni kena masuk bab semayang dah. Bab fiqh tu. Ya tentu lafaz takbir tentu tak boleh nak ubah. Dah. Kena kata tentu dengan lafaz Allahu Akbar saja ya. Tu dia. Walaupun Allahu Akbar bermula Allah tu yang maha besar. Akbar mana maha besar. Boleh ke tak kita nak kata Allahu A'zam? Ganti takbir lama dah kata Allahu Akbar. Atau lain pula Allahu A'zam bermula Allah Ta'ala maha besar juga. A'zam maha besar. Boleh ke tak? Tak boleh. Kerana lafaz takbir ni orang panggil lafaz yang ditentukan. Tak boleh nak ganti dengan lafaz lain. Tak boleh nak ganti dengan zikir lain. Tak boleh nak kata bahasa Arab Allahu Akbar terjemah Allah maha besar. Tu dia. Kalau tak boleh, tapi tak boleh kalau mengaji sungguh. Tak boleh tu malah mengaji. Tu dia. Nampak? Itu makna kata tu dia. Solat pada istilah. Solat pada lugah makna doa. Solat pada istilah makna sembahyang tu. Beberapa perkataan yang beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir disudah dengan salam. Ni kena amati galah bab sembahyang kita ni. Bab amalan tiap-tiap hari kena duk buat ni. Tu dia syarat nak sah salam tu berapa. Dah syarat nak sah takbir tu apa. Takbir tu bagi betul. Jangan duk panjang bar. Tak boleh. Tu dia. Dah. Allahu Akbar. Nak bagi masuk niat dia. Duk panjang bar. Tak boleh. Sebab berubah makna dia. Tu dia. Nah. Salam pun sama.
Dah dia kena ada atas apa ni? Nak sah salam dia tu. Tu dia. Kena ada alif lam, sa'du apa semua kena buh habis. Nah, jangan kata Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita bagi salam luar semayang tak apa. Assalamualaikum. Orang tu bagi dah. Arab tu berjumpa. Assalamualaikum. Sejahtera di atasmu. Tak apa. Boleh pahala subhanallah. Nah, wajib juga orang jawab tu kena jawab. Nah, walaupun dia tak Assalamualaikum. Tapi kalau dalam semayang tak boleh. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, bunyi sedap tak ada itu. Tapi tak kena. Tak sah. Dia kena ada alif lam tu. Assalamualaikum warahmatullah. Kena sing mulai tu. Jangan kata Assalamualaikum. Tak kena pula dah. Nah, kadang-kadang bunyi sekaligus tu macam kena tapi tak kena. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa makna asal? Mati di atasmu. Mati bukan ucap selamat dak. Makna dia berubah habis. Tu dia. Nah, dia kena kata assalam baru makna sejahtera di atas kamu. Tu dia. Habis. Lepas tu dia kena kata alaikum. Tak boleh kata alaika, tak boleh. Dia kena ada min jamak situ tu. Tu dia. Tu dia. Nampak dah? Tu kena masuk bab semayang lah. Bab semayang banyak kitab fiqh musalli tu. Orang panggil kitab tertu dengan bab semayang tu. Ada dah baca musalli. Ada. Kitab tu payah belaka. Kitab Syekh Daud ni tak ada orang mudah. Tak Syekh Daud semua payah belaka. Tu dia. Dengan ibarat dia nya. Nah, tu dia. Payah. Dia ambil hak daripada kitab Arab. Habis sekat tu. Lihat dah? Dengan beberapa syarat yang tertentukan. Dan lagi ada maknanya makna solat pada lughah dan pada syarak iaitu atpun. Tu dia. Artinya kasih sayang. Maka iaitu daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Ta'ala mana rahmat yang keluar daripada Allah. Solat yang keluar daripada Allah tu mana atpun. Solat pada syarak juga tapi hak keluar daripada Allah orang panggil atpun, mana lemah lembut kasih sayang buat baik Allah Ta'ala. Itu mana rahmat tu. Dan daripada malaikat istighfar. Daripada malaikat tu istighfar. Dan daripada manusia dan lainnya mana doa. Tu lain daripada manusia. Itu dan manusia dan tu dia lain pada manusia mana doa. Nampak? Pengan adalah hadis kata apa? Ikan selawat di atas orang yang belajarkan agama. Selawat macam mana? Mana doa. Dia mana doa. Orang mengaji ni Allah bertuah ni. Ikan pun doa bagi kita. Pokok-pokok kayu duduk tepi-tepi tu. Upu-upu tu duduk berdoa juga. Tu dia. Sebab tu orang mengaji ni orang dapat rahmat. Orang dalam keadaan di dalam keadaan rahmat Allah. Peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala bagi peluang pada kita dalam mengaji ni, maka kita habis masa kita ni untuk dapatkan ilmu. Itu dia. Barulah kita akan selamat. Kalau kita tak duduk dalam ilmu ni tak selamat. Wa ilmu kita kata Nabi, kamu jadi orang yang alim. Au muta'alliman, ataupun orang yang belajar, yang mengaji. Kita ni orang mengaji lah, ada kitab, ada pen, ada buku, ada buk. Au mustami'an, ataupun menjadi orang yang mendengar. Wala takunir rabi', dan jangan jadi golongan yang keempat. Golongan keempat lah. Alim pun tak, ngaji pun tak, dengar pun tak juga. Lepas tu kedai kopi lah. Macam tu. Tu jangan jadi golongan keempat kata Nabi. Fatahlika, maka binasalah engkau. Tu dia. Nak selamat kena duduk dalam medan ilmu. Tu dia, habis kat tu.
dan bermula salam itu keluar daripada Allah atas nabinya sallallahu alaihi wasallam ialah menambahkan sejahtera yang disertakan pembesaran yang elok. Habis sekat dulu masa habis dah ni kulimu ni dah. Dan makna Rasul itu seseorang manusia yang laki-laki merdeka yang disejahterakan dia oleh Allah daripada aib yang meliharakan orang daripadanya. Dulu wallahu alam. Sebuah ni kunang lah. Satu. Kunang tu tak ada. Hari petang ni kita jadi satu lah. Kunang dah. Ada kuliah maghrib di Taiping. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa halala wa 'amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.